Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak calon SPM tahun 2020? Semoga anda semua sihat dan terus mengulang kaji tanpa jemu sebagai persediaan untuk menghadapi SPM yang akan tiba tidak berapa lama lagi. Anak-anak yang saya hormati sekalian, sebelum ini saya pernah kongsi satu video pendek tajuk Pilih Atur. Semoga video pendek yang saya kongsi sebelum ini membantu meningkatkan kefahaman anak-anak berkaitan dengan tajuk Pilih Atur atau pelajaran matematik tambahan. Pada petang ini, saya akan cuba untuk menerangkan, untuk membimbing anak-anak satu lagi tajuk di bawah mata pelajaran matematik tambahan ini, iaitu tajuk gabungan. Semoga video pendek yang bakal saya kongsikan ini membantu anak-anak. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian, di bawah tajuk gabungan ada dua hasil pembelajaran. Yang pertamanya, menentukan bilangan gabungan R objek dipilih daripada N objek yang berlainan. Itu yang pertama. Yang keduanya, menentukan bilangan gabungan R objek yang dipilih daripada N objek yang berlainan dengan syarat yang tertentu. InsyaAllah pada petang ini, kita akan cuba bincang dua hasil pembelajaran ini, dan di akhir video pendek ini diharap anak-anak dapat memahami kedua-dua hasil pembelajaran di bawah tajuk gabungan ini. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian serta tuan-tuan puan-puan yang mengikuti perkongsian video pendek saya ini. Kita lihat di sini, terdapat 3 keping gambar. 2 keping gambar hendak dipilih dan dibawa ke satu pameran lukisan katakan. Ada berapa cara berbeza gambar-gambar itu boleh dipilih. Baik, gambar pertama basikal dipilih, kemudian katakan gambar rumah itu dipilih, kemudian gambar rumah dengan gambar basikal. Sebenarnya, kedua-dua cara ini kita tak perlu susun untuk tajuk gabungan. So, kedua-dua ini yang dipaparkan ini, dia adalah benda yang sama. Kedua-dua ini adalah benda yang sama. Dianggap satu cara berbeza untuk kita pilih. Begitu juga dengan yang kedua. Ini juga dianggap sebagai satu cara. Dan yang ketiga, lukisan gabungan yang ketiga, ini juga dianggap satu cara. So, cuma terdapat 3 cara berbeza. Untuk kita pilih lukisan ini, nak dibawa, bukan nak disusun. Bukan nak dipamerkan di dalam keadaan tertentu. Tapi nak dibawa ke pameran lukisan. So, kita cuma ada 3 cara berbeza untuk kita pilih gambar-gambar ini. Untuk kita pilih 2 daripada 3 gambar-gambar ini. Baik, bilangan cara memilih R daripada N diberi oleh NCR, iaitu N faktorial bahagi dengan R faktorial didarab dengan N tolak R faktorial, seperti yang dipaparkan pada skrin. Bilangan cara memilih R daripada N diberi oleh NCR. So, untuk kes lukisan kita tadi, kita bilangan cara untuk kita memilih 2 daripada 3 lukisan, iaitu 3C2. 3C2. Berapakah nilai bagi 3C2? Kita guna kalkulator, anak-anak tekan kalkulator. 3C2, nilai dia adalah dengan cara tekan 3, tekan butang shift, tekan butang bahagi, kemudian tekan butang 2, tekan butang equal. Anak-anak akan dapat bahawa 3C2 dengan menggunakan kalkulator, kita akan dapat nilai dia adalah 3. Seperti yang dipapar pada skrin yang sebelum ini. 3 cara berbeza untuk kita pilih lukisan daripada nak pilih 2 lukisan daripada 3 lukisan untuk dibawa ke pameran lukisan. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian, dengan menggunakan kalkulator yang anda sedang pegang sekarang, saya harap begitulah.
Ya, dengan menggunakan kalkulator yang anda sedang pegang sekarang, cuba anda tekan 5C2 dengan menggunakan kalkulator. Kemudian cuba juga anda tekan 5C3. Cuba bandingkan kedua-dua jawapan ini. Ya, saya percaya semua akan dapat bahawa kedua-duanya jawapan ini adalah sama. Iaitu 5C2 sama dengan 10. Begitu juga dengan 5C3, nilai dia juga 10. Baik, sekarang cuba pula anda tekan 7C4. Berapakah nilai bagi 7C4? 35. Kemudian cuba juga pula anda tekan 7C3. Ya, nilainya sama juga, adalah 35. Baik, satu lagi. Cuba pula tekan 12C5. Okay, 12C5 guna kalkulator, anda tekan, anda akan dapat 792. Kemudian tekan pula 12C7. Ya, kita akan dapat jawapan yang sama, 792. Okay, cuba lihat di sini. 5 dan 7 apabila ditambah, nilai dia akan dapat 12. Begitu juga 4 dan 3 apabila ditambah, nilainya akan dapat 7. Dan seterusnya 2 dan 3 apabila ditambah, nilai dia akan dapat 5. Apabila keadaan ini berlaku, maka nilai dia adalah sama, iaitu 12C5, nilai dia adalah sama dengan 12C7. Cuba anda fikirkan, 8C3. Berapakah nilai yang sama dengan 8C3? 8C3 adalah sama dengan 8C5. Ya, senang saja sebab 3 ditambah 5 akan dapat 8. Baik, seterusnya anak-anak. Kalau saya boleh tulis NCP, kalau saya katakan NCP sama dengan NCQ, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa P ditambah dengan Q, nilai dia adalah N. Okay. P, Q ditambah, nilai dia adalah N. Baik, dengan menggunakan kalkulator juga, cuba anak-anak tekan 9C9. Jawapan dia akan dapat 1 kan? Kemudian cuba pula tekan 9C0. Okay, saya percaya jawapan dia juga akan dapat 1. 4C4. Okay, jawapan dia juga akan dapat 1. 4C0. Nilainya juga akan dapat 1. So, kita boleh buat kesimpulan bahawa NCN adalah sama dengan NC0 adalah sama dengan 1. Sebab kalau dia minta anak-anak cari NCN atau anak-anak cari NC0, saya rasa pernah ditanya dalam SPM, memang kita tak akan dapat guna kalkulator lah. Tapi kita boleh buat kesimpulan daripada pertemuan ini bahawa NCN sama dengan NC0 sama dengan 1. Baik, seterusnya anak-anak yang saya hormati sekalian, pendek saja tajuk ni. Itulah yang perlu kita belajar. Dan kita cuba tingkatkan kefahaman kita tentang konsep-konsep tadi dengan kita lakukan, kita cuba selesaikan beberapa soalan klon SPM. Kita tengok soalan yang pertama. Satu pasukan bahas terdiri daripada 5 orang pelajar. Pasukan 5 orang pelajar itu dipilih daripada 4 ketua darjah dan 2 penolong ketua darjah dan 6 orang pengawas. So, kita nak pilih di kalangan apa? Di kalangan 4 ketua darjah, 2 penolong ketua darjah dan juga 6 orang pengawas. Hitungkan bilangan cara yang berlainan pasukan itu boleh dibentuk jika tiada syarat dikenalkan. So, kita ada berapa orang? 4 tambah 2, 6. 6 tambah 6, so kita ada 12 orang. Kita nak pilih berapa? Kalau kita lihat soalan, kita nak pilih 5. So, 12C5. Kita hanya perlu tekan kalkulator anda, mesin kira anda akan dapatlah bahawa 12C5 sama dengan 792. Untuk soalan A. Mudah kan?
mudah dan senang. B, kita masih lagi ada 4 ketua darjah, 2 penolong ketua darjah dan juga 6 orang pengawas. Untuk soalan B, hitung bilangan cara yang berlainan. Pasukan itu boleh dibentuk jika pasukan itu mengandungi 1 ketua darjah dan tepat 2 orang pengawas. 1 ketua darjah dan 2 pengawas. So kita nak 5. So kita dah pilih 3. Kita masih perlu pilih 2 orang di kalangan penolong ketua darjah. So untuk ketua darjah, kita pilih 1 daripada 4. Kita pilih 1 daripada 4. Manakala untuk penolong ketua darjah, kita pilih 2 daripada 2. Dan untuk pengawas, kita pilih 2 daripada 6. So kita pilih seorang ketua darjah dan 2 orang penolong ketua darjah dan 2 orang pengawas dan so dalam konsep probability dan bermaksud tindakan, so kita kena darab. So 4C1 menggunakan kalkulator anda, 4C1 didarab dengan 2C2 didarab dengan 6C2. So kita akan dapatlah jawapan dia 60. Baik, kita lihat pula soalan berikutnya. Seorang jurulatih ingin memilih 5 pemain untuk membentuk satu pasukan bowling sekolah. 5 orang pemain itu dipilih daripada sekumpulan 4 orang lelaki dan 5 orang perempuan. So, sekumpulan 4 lelaki dan 5 perempuan. Nak pilih berapa orang? Nak pilih 5 orang. Daripada berapa? 5 tambah 4 sama dengan 9. So, kita nak pilih 5 daripada 9. 5C9 dengan menggunakan kalkulator, anda tekan dapatlah. 9C5 dengan menggunakan kalkulator, anda tekan, anda akan dapatlah 126. Untuk soalan A. Untuk soalan B. Masih lagi di kalangan 4 lelaki dan 5 perempuan. Cari bilangan cara pasukan dapat dibentuk jika bilangan pemain lelaki melebihi bilangan pemain perempuan. Okey, lelaki lebih daripada bilangan pemain perempuan yang nak dibentuk di kalangan 5 orang tadi ni. So, bila lelaki lebih, kita boleh pilih 4 lelaki. Bila 4 lelaki, sebab pasukan ni 5 orang, 1 perempuan. So, di sini, 4C4 dan 5C1. Kita tekan kalkulator, 4C4 didarab dengan 5C1, jawapan dia adalah 5. Atau, kita ada option yang kedua. Atau kita boleh juga pilih 3 lelaki dan 2 perempuan. Situasi ini masih lagi memenuhi syarat bilangan lelaki lebih daripada bilangan perempuan. So 3 bermaksud 4C3 didarab dengan 5C2. So jawapan dia adalah 4C3 didarab 5C2, kita dapat 40. Boleh lagi tak? Kita nak pilih 2 lelaki. Kalau kita pilih 2 lelaki, perempuan kita kena pilih 3. Tidak memenuhi syarat. Lelaki mesti lebih daripada perempuan. Boleh tak kita ambil 5 lelaki? Tak boleh. Sebab dalam kes kita hanya ada 4 lelaki. So, kita ada 2 situasi ini saja. 2 option saja. Option yang pertama dan option yang kedua. Atau option yang pertama atau option yang kedua. Maka jawapannya adalah option yang pertama ditambah dengan option yang kedua, 40 ditambah 5. So, jawapan dia adalah 45 cara pasukan dapat dibentuk jika bilangan pemain lelaki melebihi bilangan pemain perempuan. Ingat ya, bila option ni maksud dia ada pilihan lain, atau di sini. Bila atau, kita guna tambah. Macam mana kita dapat 45 ni?
option yang pertama ditambah dengan option yang kedua. Option yang pertama sini ditambah dengan option yang kedua. 5 ditambah 40. Maka kita dapatlah jawapan kita 45 cara pasukan dapat dibentuk. Okay, kita lihat soalan yang berikutnya anak-anak. Terdapat 8 biji gula-gula. So ada 8 biji gula-gula. Macam mana nak lukis gula-gula? Oh, tak jadi. Okey. Gula-gula. Ada 8 biji gula-gula. Yang berlainan perisah. Anis ingin memberi gula-gula ini kepada 2 orang adiknya. Ada 2 orang adik. Dia ada adik A, kemudian katakan dia ada adik yang bernama B. Setiap orang adiknya akan diberikan 3 biji gula-gula. A dapat 3, B pun dapat 3 biji gula-gula. Cari bilangan cara yang berlainan pembahagian gula-gula itu dapat dilakukan. Okey, Anis ni dia ada 8 biji gula-gula yang berlainan perisah. 8 biji ni dia nak bagi pada adik dia, seorang demi seorang. Katakan dia nak bagi adik dia pada A. So pada A, adik dia boleh ambil 3 biji gula-gula daripada 8. Manakala adik yang B sekarang juga mengambil 3 biji gula-gula. Cuma adik yang B boleh pilih gula-gula, boleh pilih 3 biji gula-gula ini daripada 5 biji. Kenapa 5? Sebab 3 biji daripada 8 tadi sudah diambil adik yang A tadi. So, berapakah cara berbeza? 8C3 didarab dengan 5C3. So, jawapan dia ada 560 cara yang berbeza bagaimana gula-gula ini dapat dibahagikan. Seorang adik-adik dia akan dapat 3 biji gula-gula. Adik yang pertama dapat 3, adik yang kedua pun dapat 3. So, ada 560 bilangan cara yang berlainan. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, saya rasa ini soalan yang terakhir untuk kita bincang pada petang ini. Rina mempunyai sebuah kedai alat perhiasan rumah. Pada suatu hari tertentu, Rina menerima 14 kotak cawan. Okey, dia ada 14 kotak cawan. Setiap kotak mengandungi 6 biji cawan berlainan warna. A, Rina memilih 3 kotak cawan secara rawak untuk diperiksa. Okey, dia terima 14 kotak cawan. 14 kotak cawan. Dia pilih 3 kotak untuk diperiksa. Dia pilih secara rawak untuk diperiksa. Cari bilangan cara yang berlainan untuk Rina memilih kotak-kotak cawan itu untuk diperiksa. Susunan penting tak di sini? Tak penting. Susunan tak penting. Ini adalah gabungan. Dia hanya pilih 3 kotak di kalangan 14 kotak yang dia ada. So, dia ada 14 kotak. Dia pilih 3. So, jawapan dia adalah 14C3. 14C3, kalau anak-anak tekan kalkulator, anak-anak akan dapatlah 14C3 sama dengan 364 cara yang berbeza. Dia boleh pilih 3 kotak cawan daripada 14 kotak. Dia pilih 3 kotak cawan daripada 14 kotak untuk diperiksa. So, dia ada 364 cara yang berbeza. Kita lihat pula soalan B. Dalam setiap kotak tadi ada 6 biji cawan yang berbeza warna. Dan ada dinyatakan di bahagian atas soalan. Rina mengambil satu kotak cawan, dia ambil satu kotak untuk dipamerkan dengan menyusun cawan tadi secara sebaris. Okey, dia susun sebaris seperti saya paparkan pada skrin. Cari bilangan cara yang berlainan, cawan-cawan itu boleh disusun dengan keadaan cawan berwarna biru tidak diletak bersebelahan dengan cawan berwarna hijau. Dia tak mau macam ni. Ini bersebelahan. Tak mau. Biru dengan hijau ni dia tak nak duduk bersebelahan dalam susunan cawan dia yang sebaris tadi. Baik, ada berapa cara sebenarnya dia boleh susun cawan ni? Tanpa syarat. Tak kisah. Biru dengan hijau duduk sebelah ke, tak duduk sebelah ke, ada berapa cara? Kita dah belajar sebelum ni di bawah tajuk pilih atur. Ada berapa bahan sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, di sini 6, 5, 4,
3, 2, 1. Kita darab semua kan? Kita belajar baru ni di bawah tajuk pilih atur. Atau sama juga dengan faktorial. Semua cara disusun ada 6 faktorial, iaitu 720 cara. Ini dalam keadaan cawan biru dan hijau mungkin sebelah menyebelah, cawan biru dan hijau mungkin tidak sebelah menyebelah. Sekarang soalan ni cari nak disusun, bilangan cara disusun dengan syarat cawan biru dan hijau tidak boleh duduk sebelah menyebelah. Tak boleh kita kira. Dengan menggunakan petua pilih atur yang kita bincang sebelum ni. Tapi dalam pilih atur yang kita bincang sebelum ni, kita ada bincang keadaan bilangan cara boleh kita susun jika cawan biru dan juga cawan hijau duduk sebelah menyebelah. Kita ingat dulu, kalau cawan biru dan cawan hijau duduk sebelah menyebelah, kita ikat dia jadi satu. Kita ikat jadi satu, kita ada 5 tempat kan? 5 faktorial. Berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. So, kita ada 5 cara. 5 faktorial. Maksud saya 5 faktorial. Kemudian, cawan biru dan hijau itu juga kita boleh susun sebelah menyebelah. Seperti yang kita bincang dalam tajuk pilih atur baru ni. So, dia 2 lagi faktorial. Didarab dengan 2 faktorial. So, nilai dia kita akan dapat sama dengan 240. Ini adalah kes di mana cawan biru dan hijau adalah sebelah menyebelah. Kes ini adalah cawan biru dan hijau sebelah menyebelah. Soalan nak cawan biru dan hijau tidak boleh sebelah menyebelah. Maka jawapannya adalah keseluruhan dalam keadaan biru dan hijau sebelah menyebelah dan juga tidak sebelah menyebelah. Semua cara, ada 720 cara tanpa syarat, ditolak dengan 240. Di mana keadaan cawan biru dan hijau sebelah menyebelah. Dia nak bukan sebelah menyebelah, keseluruhan tolak saja dengan sebelah menyebelah. So, 720 ditolak dengan 240, dapatlah jawapan dia 480 cara yang berbeza. 6 cawan ini boleh disusun dengan syarat cawan biru dan juga cawan hijau tidak berada sebelah menyebelah. Anak-anak yang saya hormati sekalian, sekian video pendek yang sempat saya kongsi dengan anak-anak pada petang ini. Baik, saya Cikgu Wan Muhammad Suhami Wan Ibrahim daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru. Semoga anda sukses, semoga anda berjaya, terus berusaha dan berusaha tanpa jemu. Semoga kecermelangan untuk mata pelajaran matematik tambahan adalah milik untuk anda semua. Sekian, terima kasih.